Assalamualaikum. Okey. Nak baca komen kat mana? Nanti dia keluar. Okey. Yang 3 orang yang menonton tu boleh komen apa-apa tak? Kita nak test yang 4 orang tu boleh tak komen apa-apa? Dia lambat sikit. Yang hitam tepi tu memang tak boleh ni Farah Sahidah Hani Abdul Rahman Fadliana. Assalamualaikum Fadlina. Osman Dusin. Oh, macam pernah dengar. Sihat Alhamdulillah. Thank you. Sekejap saya habiskan teh saya ya. Okey, insyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Cikgu Syahira ke Puan Syahira? Right. Untuk makluman semua, ini adalah minggu pertama saya meninggalkan jenis kurnia dan kembali ke Fakulti Pendidikan UKM. Jadi Alhamdulillah tak duduk di jenis kurnia tu taklah busy sangat sebab Waalaikumsalam Wirdiana. Jadi saya buat keputusan untuk berkongsi ilmu dan semasa PKP hari tu saya ada cuba beberapa kali dalam Facebook Live. Alhamdulillah sambutannya okey dan selepas Facebook Live kita ambil dan kita letakkan dekat YouTube untuk mereka yang tak sempat nak tonton tapi nak sedut daripada Facebook Live ke YouTube tu kadang-kadang ambil masa sebab saya sibuk kan. Tapi saya bercadang untuk membuat Facebook Live ini insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral mungkin setiap hari Sabtu sebab hari Ahad ada beberapa negeri yang bekerja kan. So mungkin hari Sabtu is better. Jadi ini adalah Facebook Live saya yang pertama sejak balik ke UKM dan saya memilih tajuk Comorbidity dalam Autism. Tetapi selepas ini saya bercadang untuk membuat perkongsian dalam Facebook yang bersiri supaya bila kita tonton tu dia menambah ilmu kita secara tersusun lah. Walau bagaimanapun kalau para ibu bapa dan cikgu-cikgu ada topik yang cikgu-cikgu nak, cikgu boleh macam mana ya, saya private message dekat Facebook pun saya jarang buka sebab banyak sangat kadang-kadang sampai beratus kan. Macam mana nak buat maybe boleh komen dekat YouTube saya kot, YouTube Dr. Hasnah Toran sebab dekat YouTube tu tak ramai orang komen. Jadi agaknya kalau ditinggalkan komen di situ better. So jadi kita mula dengan kita punya slide comorbidity dalam autism. Oh, pecut. Jadi melatah orang tu ni. Jadi ini adalah kita punya agenda hari ni. Kita akan mula dengan imbas balik apa itu definisi autism. Kemudian sebab saya bimbang nanti kalau ada yang masih tak faham apa itu autism bila kita bercakap tentang comorbidity ni, salam Puan Maria, kalau tak faham nanti Kang tertanya-tanya ataupun tak faham tentang comorbidity tu, jadi kita imbas balik definisi autism. Kemudian saya akan terangkan apa itu definisi comorbidity dan comorbidity dalam autism dan saya akan huraikan
beberapa kecelaruan dan akhir sekali apa ibu bapa boleh buat. InsyaAllah we'll try to keep it very short sebab kita nak buat setiap minggu insyaAllah ataupun mungkin 2 minggu sekali, dan saya tahu semua orang sibuk, jadi saya akan huraikan dalam 45 minit dan kemudian maybe lagi 10 minit kita boleh buat question and answer ya tuan-tuan dan puan-puan. Right. Jadinya bagi mereka yang masih lagi tak faham apa itu autism, ini dia definisi dia. Kita tak boleh kata autism itu adalah satu penyakit. Autism bukan satu penyakit. Autism adalah dalam bahasa Inggerisnya neurological disorder, dan disorder tu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai kecelaruan neurological. Neurological tu kalau tak faham apa, neurological adalah urat saraf dalam otak. Jadi kalau kita bayangkan urat saraf dalam otak tu bagaikan wire-wire dalam bilik kita, sebab itulah kadang-kadang ada kecelaruan. Kita nak onkan lampu, kita tekan switch tapi kipas yang berjalan. Kita nak onkan aircon, kita tekan aircon, tiba-tiba lampu yang berjalan. Jadi dia ada kecelaruan urat saraf tu. Itu dia definisi autism. Dan disebabkan oleh kecelaruan ini ada impak negatif kepada perkembangan saraf otak, menyebabkan input yang masuk ke dalam otak diproses secara berbeza. Jadi bayangkan otak kita ni sebagai komputer. Jadi kita bagi input kepada komputer tu proses, tetapi Waalaikumsalam Cikgu Asfah, welcome. Jadi apabila komputer tu dia proses secara berbeza, maka output dia pun berbeza. Sebab itulah kita lihat tingkah laku anak-anak yang ada autism kadang-kadang kelihatan ganjil, kelihatan aneh ya. Itulah dia disebabkan oleh kecelaruan urat saraf tu. Itu adalah kita punya imbasan ya. Dan ini adalah slide yang kedua mengenai imbasan. Jadi disebabkan oleh kecelaruan neurological tu, maka anak-anak yang ada autism ni dia ada masalah dari segi komunikasi sosial. Bukan komunikasi saja, tapi komunikasi sosial. Maksudnya komunikasi itu untuk bersosial dengan orang lain, dan juga interaksi sosial, iaitu dia nak berinteract dengan orang lain dalam pelbagai konteks. Jadi itu menimbulkan isunya. Waalaikumsalam Puan Izzah Najwa ke cikgu ni? Okay, right. Disebab satu, dia ada kecacatan dari segi komunikasi sosial. Dua, dari segi interaksi sosial. Yang ketiga, dia mempunyai tingkah laku, minat dan aktiviti yang terhad dan berulang-ulang. Sebab itu dalam kalangan anak autism kita lihat dia suka susun kasut, dia suka susun barang-barang. Kalau kita bagi mainan yang menarik macam mana pun, dia tidak ada kreativiti dalam main tu, tapi dia suka susun. Itulah yang kita katakan minat dan aktiviti yang terhad dan berulang-ulang. Saya suka menggunakan terminologi kecacatan imajinasi sebab their imagination tu tak macam kawan rakan-rakan sebaya ya. Okay, right. Jadi kita nak masuk kepada comorbidity ni ya. Ini dia definisi comorbidity. Kita nak habis pukul 5 ya. Dr. Hasnah tak boleh cerita panjang-panjang. Nanti kalau cikgu, ibu bapa nak tahu panjang-panjang, komen di YouTube saya, nanti saya boleh sediakan slide untuk minggu yang berikutnya. Okay. Jadi comorbidity itu secara mudahnya dalam bahasa Inggeris dia kata an overlap of different conditions. Jadi ada satu kondisi dan dia bertindih dengan kondisi yang lain. Jadi comorbidity dalam autism ni, individu yang mengalami autism mungkin juga mengalami kecelaruan yang lain seperti ADHD, disleksia dan lain-lain. Jadi saya bimbang juga kalau ada yang bertanya kepada saya, doktor, apa perbezaan antara comorbidity, maksudnya anak tu ada autism dan juga ada ADHD, ataupun ada autism dan juga disleksia, ataupun ada autism, ada ADHD, ada disleksia. Apa beza dia dengan anak-anak yang multiple disabilities? Multiple disabilities maksudnya dia ada dia ada cacat penglihatan dan juga dia pekak, ataupun dia ada cerebral palsy dan juga dia buta contohnya. Jadi apa perbezaan antara multiple disabilities dan comorbidity? Jadi multiple disabilities ni adalah di mana 2 atau 3 disability atau kecacatan atau kekurangupayaan tu
dialami oleh seorang individu. Contohnya dia pekak dan juga dia buta, ataupun dia buta dan dia ada autism. Itu multiple disabilities. Waalaikumsalam, Cikgu Fazilawati ke Puan Fazilawati? Okey, right. Tetapi comorbidity ni dia lebih kepada kecelaruan. ADHD kecelaruan, disleksia kecelaruan, autism kecelaruan. Ini adalah kecelaruan dan bila dia overlap tu kita panggil comorbidity. Okey? Dan mengikut kajian saintifik, kadang-kala terdapat individu yang mungkin mengalami sehingga 5 kecelaruan. Dan saya rasa contoh yang paling baik adalah anak saya, Muhammad Rayyan. Dia sekarang 25 tahun. Muhammad of course dia ada autism. Kecil-kecil dulu dia ada ADHD yang sangat ketara. Tapi apabila besar ni ADHD dia banyak kurang dan kita banyak buat terapi intervention kan. Muhammad juga ada apraxia, verbal apraxia, dia suka nak bertutur. Dan Muhammad ada intellectual disability ataupun dalam bahasa Melayunya kekurang upayaan intelektual ataupun bahasa kasarnya mental retardation ataupun terencak akal. Tu bahasa kasarnya. Dari Muhammad ada apa? Autism, ADHD, apraxia, intellectual disability, dan satu lagi Muhammad ada masalah sensory. Jadi Muhammad itu adalah antara individu yang memang mempunyai 5 kecelaruan. Abdullah ada autism. Abdullah tak ada disleksia, Abdullah tak ada ADHD, Abdullah dia autism saja, tetapi kecil-kecil dulu kita pernah buat masa dia umur 7 tahun macam tu, kita pernah buat bukan full IQ test tapi IQ test yang sedikit saja, dan didapati bahawa Abdullah punya IQ adalah sedikit rendah jika dibandingkan dengan rakan sebaya. Jadi IQ dia tak macam rakan sebaya yang lain. Sebab itu Abdullah dalam pemeriksaan dia banyak dapat C, dapat D. Tapi Abdullah tak adalah 5 kecelaruan macam Muhammad tu ya. Okey tuan-tuan dan puan. Okey, at this moment ibu bapa yang menonton mungkin dah mula berfikir tentang Waalaikumsalam Puan Yam dari Sabah. Okey, jadi at this moment tuan-tuan dan puan mungkin dah mula fikir anak aku ada autism dan apa, ataupun cikgu-cikgu mungkin dah mula fikir anak murid aku si Polan tu ada autism dan juga apa. Is good for you to be thinking about that ya. Sebab saya pernah berjumpa dengan kanak-kanak yang mengalami ADHD, dan bila saya berbual dengan mak bapak dia kata, oh doktor kata anak saya ada ADHD. Saya tunggulah. Dan mak bapak tu tak sambung. Mak bapak tu tak sebut kata anak dia juga ada autism. Jadi mak bapak tu ingat anak dia ada ADHD sahaja. Walhal anak dia ada autism dan ADHD. Dan tuan-tuan dan puan-puan, intervensi untuk autism dan intervensi untuk ADHD adalah berbeza. Dan apabila anak itu ada autism dan ADHD, kedua-dua isu yang dihadapi perlu diselesaikan. Contohnya untuk anak-anak yang hyperaktif, antara kaedah yang paling sesuai adalah exercise. Pastikan setiap hari anak ini mempunyai peluang untuk jogging, untuk naik basikal, untuk berenang. Itu akan meredakan hyperactivity dia. Tetapi kalaupun hyperactivity dia reda, autism tu kita tak buat apa-apa. Autism tu selalunya dia cacat dari segi interaksi sosial dan komunikasi sosial, maka kita kena latih dia punya kemahiran sosial. Kita kena latih kalau dengan cikgu cakap macam mana, kalau dengan kawan cakap macam mana, kalau buat kerja dalam kumpulan perlu macam mana. Tapi bila mak bapak tak sedar bahawa anak ada autism, mak bapak ingat doktor cakap ADHD saja, sebab ADHD tu kadang-kadang lebih senang untuk kita kenal pasti daripada autism kan. Jadi itulah sebab itulah saya nak berkongsi ilmu tentang comorbidity ni dengan tuan-tuan dan perempuan. Ada satu kawan saya ni, dia kata anak dia ada autism, dan memang betul anak dia autism. Bila kita berjumpa dengan anak dia tak duduk diam. Lari laju macam Olympic runner. Lari sana lari sini, terjun sana terjun sini tu. Dan yang sebenarnya saya berkawan, saya cuba nak bezakan hubungan
personal kawan ataupun hubungan profesional. Jadi kalau saya berjumpa dengan ibu bapa sebagai kawan, saya tidak akan mengatakan perkara-perkara tentang anak because it's not professional. Tetapi hari tu saya terlepas sebab anak dia terlalu hyper. Dan saya kata, wow, ADHD, Amar ni boleh tahan ya. Mak tu pandang pada saya, mak dia kata, hah? Amar ada ADHD? Lepas tu anak dia masa tu dah umur saya rasa 13 tahun. Saya pun tak tahu kata nobody has told her kata anak dia ada ADHD. Salam Cikgu Ruwaida. Nobody has told her. Saya ingatkan dia dah bawa anak dia terapi dari usia 4 tahun, dah 10 tahun terapi intervensi. Saya fikirkan dia dah tahu bahawa anak dia ada ADHD. Rupanya anak dia tak ada. Dan dia pandang muka saya. Lepas tu dia kata, now it makes sense. Dia kata, oh sekarang barulah dia faham tentang anak dia. Itulah dia kadang-kadang saya tak pastilah kenapa doktor tak menjalankan pemeriksaan dengan lebih mendalam. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, sistem di hospital kita waiting list sangat panjang dan pakar perlu berjumpa dengan ramai kanak-kanak dan kita tak sempat nak buat proper assessment. Jadi kalau rasa tuan-tuan dan puan-puan melihat anak, memang dah confirm, pakar dah confirm kata ada autism and you suspect maybe anak ada apraxia ke, anak ada apa, mungkin the next time tuan-tuan dan puan-puan jumpa dengan pakar, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya, doktor rasa anak saya ada masalah sensori ke? Tetapi kadang-kadang kalau kita tanya doktor, Waalaikumsalam Puan Nurlela, kalau doktor confirm pun yang lebih penting sekali adalah kita buat apa untuk mengatasi keadaan anak kita itu. Itu yang lebih penting ya. Jadi comorbidity semua orang dah faham. Yang 61 orang yang sedang menonton tu komen. Faham ke tak faham tentang comorbidity? Kalau tak faham, macam mana ni saya nak jalan? Komen sikit seorang dua. Okey. Jadi untuk membantu tuan-tuan dan perempuan lebih memahami, ini saya nak promote sikit. Ini gambar rajah ini terdapat dalam buku saya ini dan saya tulis buku ni memanglah tebal sebab saya penat bercerita tentang autism. Tetapi saya dapati bahawa saya tulis buku ni rupa-rupanya rakyat Malaysia malas membaca. Jadi okay, thank you Puan Cik Nazira, thank you for answering. Siapa jawab kat atas? Okay, ramai tulis kata faham. Okay, right. Jadi back to the book, rupa-rupanya dah buat buku pun ramai yang malas membaca. Jadi sekarang ni saya cuba melalui social media pula, Facebook Live dan juga YouTube, sebab yang pentingnya saya tak nak lagi tengok anak-anak suffer sebab mak bapak atau cikgu kurang faham. Okay, right. Jadi jom kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni bukanlah tepat, cuma gambaran kasar untuk kita memahami. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kan, okay, ini gambar rajah van. Dulu sekolah menengah kita dah belajar kan. Jadi boleh bayangkan, nampak tak nak panah saya ni? Jadi yang bulat ini adalah autism. Maksudnya semua yang dalam bulat ini adalah anak-anak yang mengalami autism, dan yang dalam bulatan ini adalah anak-anak yang mengalami ADHD. Yang dalam bulatan ini adalah anak-anak yang mengalami apraxia. Di sini adalah anak-anak yang mengalami kekurang upayaan intelektual ataupun intellectual disability. Bahasa kasar yang kita tak mahu adalah terencak akal. Dan cuba kita lihat di sini. Di sini pula di mana dua bulatan ini bertindih, anak-anak ini mengalami autism dan ADHD. Mana nak dapat buku tu doktor? Okey. Tak ada dekat kedai. Sebab saya keluarkan sendiri buku ni, saya malas nak hantar ke kedai, tak ada masa kan. So WhatsApp ke 016 224 2495. InsyaAllah 016 224 2495. Satu RM45 kalau pos ke Semenanjung 50, kalau pos ke Sabah Sarawak 55. Okay, right. Okay, ya betul, beli kat Genius Kurnia pun boleh. Jadi kan tuan-tuan dan perempuan, di sini okay, tadi di sini ni anak yang ada autism dan ADHD. Yang di sini ni kan, yang di sini ini adalah anak-anak yang mengalami autism, ADHD dan intellectual disability. Yang di sini pula adalah anak-anak yang ada ADHD dan
dan apa tu? ADHD, autism dan apraxia. Kan? Yang di sini ada autism, ada ADHD, ada apraxia dan ada kekurangupayaan intelektual. Kalau Muhammad tu dia kena tambah satu lagi bulatan, iaitu isu sensory. Okay? So, your child might have autism dan juga tadi ada seorang nama ibu lalu kat situ, anak dia juga mengalami sleeping disorder, masalah untuk tidur malam yang agak teruk juga. Pagi-pagi pukul 9, pukul 10 baru jaga. Sleeping disorder pun satu isu juga. Jadi walaupun dalam autism tu, sleeping disorder, masalah tidur tu bukan salah satu ciri autism, tapi anak itu ada autism dan juga ada sleeping disorder. Itu satu lagi yang saya tak kongsi. Right. Jadi saya gerak ya tuan-tuan dan puan-puan, dan berikutnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan senarai kecelaruan yang mungkin komorbid dengan autism. Maksudnya anak yang ada autism mungkin juga mengalami kecelaruan-kecelaruan ini. ADHD atau ADD, apa tu, Faliza. I saw your name, betul lah tu Faliza. Okay, right. Kekurangupayaan intelektual, sindrom Savant, isu sensori, sawan dan epilepsi, disleksia, hyperleksia, apraxia dan anxiety. Okay, this is non-exhaustive, maksudnya ini antara apa tu kecelaruan yang mungkin juga pada anak. Yang satu senarai yang saya tak tulis di sini, PICA. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar? Cikgu-cikgu pernah dengar PICA? PICA. PICA tu adalah dia suka makan benda-benda yang tak boleh makan. Kertas dia ambil masuk dalam mulut, batu dia ambil dalam mulut, baju dia masuk dalam mulut, apa tu, najis dia pun kadang-kadang masuk dalam mulut. Itu PICA. Okey. Jadi ini adalah antara beberapa yang senarai ni kan adalah antara beberapa yang kerap kita tengok komorbid dengan autism ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita tinggal lagi dalam 20 minit. Saya nak tunjuk di sini. Okey, bagi yang tak tahu apa itu ADHD, ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan antara ciri-ciri ADHD adalah 1. Kurang tumpuan, 2. Hyperaktif. Sebab itu nama dia attention deficit. Attention deficit itu maksudnya kurang tumpuan. Hyperactive disorder, kecelaruan, kurang tumpuan dan hyperaktif. Dan satu lagi yang ada pada anak ADHD adalah impulsif. Tergerak je hati nak buat sesuatu, dia akan buat. Contoh ni, dia jalan, dia tengok ada bekas air atas meja kawan, dia tergerak hati, boom, dia ambil tangan sapu, air tumpah ke lantai. Dia berjalan-jalan, ada budak sebelah dia, budak perempuan, ada tocang panjang, dia pergi, boom, tarik. Ataupun kawan pakai tudung, zap, dia tarik kat tudung kawan. Jadi, dia impulsif. Jadi, susah untuk kita nak kawal dia sebab dia terlalu buat ini, kita tak sempat nak kontrol. Okay? ADHD dan satu lagi ADD. Ada seorang guru tanya saya, apa beza ADD dengan ADHD? ADD tak ada H tu. Maksudnya anak itu dia tak hyperaktif tetapi dia ada masalah nak bagi tumpuan. Dan tuan-tuan dan perempuan, mengikut pengalaman saya, antara kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah ADHD dan ADD adalah exercise. Pastikan anak exercise setiap hari. Kalau kata anak tu kecil, mungkin berjalan 15 minit, main dalam air 15 minit. Kalau anak dah besar, naik basikal, kayuh, jogging, swimming is really very good. Kalau kata ada tuan-tuan dan perempuan anak yang ADHD, cubalah ambil satu buku, buat diary. Hari ni kita sendiri bagi skor. Hari ni anak hyperaktif macam mana? Oh, hyperaktif dia sangat tinggi 9. You buat exercise, pagi jalan 15 minit, petang naik basikal 30 minit, lepas tu tendang bola 15 minit. You do it after a month, you will see the difference. You will see the difference. Tapi masalahnya, kita mak bapak, especially mak-mak lah kan, mak-mak,
Badan bila dah gempal sikit, malas nak exercise. Jadi ini adalah tugas bapa ya. Balik kerja, bawa anak pergi jalan Sabtu Ahad. Saya selalu bagi nasihat yang kurang baik kepada ibu bapa. Saya sudah kata kurang-kurangkanlah pergi makan kenduri dan sebagainya. Bawa anak pergi swimming, bawa anak pergi horse riding dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu ADHD dan ADD. Banyak lagi kita nak cover ni. Dan kekurangupayaan intellectual disability, bahasa kasarnya terencat akal, adalah individu yang IQ. Kita selalu sebut IQ. IQ tu apa? IQ tu adalah intellectual quotient. IQ tu adalah pendek kepada intellectual quotient. IQ di bawah 70. Nombor 70 ni dapat mana? Nombor 70 ni adalah datang dari satu ujian kecerdasan yang dijalankan ke atas anak kita. Jadi bahasa Melayu untuk intellectual quotient adalah kadar kecerdasan. Okey. Diukur menggunakan instrumen kecerdasan dari luar negara, dan pengukuran ataupun ujian kecerdasan anak-anak ni hanya boleh dijalankan oleh pakar yang terlatih. Jadi hati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tu you pergi dapatkan servis, orang tu kata dia psikologis, kena check betul ke dia psikologis. Psikologis pun yang bona fide-nya mesti ada sekurang-kurangnya sarjana, bukan setakat degree saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tanyakan saya, sebab saya seorang guru, saya bukan kurang percaya, macam mana nak kata, saya kurang gemar dengan IQ test tu sebab sebagaimana kita katakan, IQ anak-anak ni diukur menggunakan instrumen kecerdasan dari luar negara. Jadi dalam instrumen tu dia ada elemen-elemen budaya yang mungkin tak sesuai dengan budaya kita. Dan saya rasa it's not important for you to know anak you 100 ke IQ dia 70 ke apa. Yang pentingnya adalah you didik anak tiap-tiap hari. Kalau kita tahu nombor pun, apa nombor IQ dia, tapi kita tak buat apa-apa, tak jadi apa-apa juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, yang pentingnya itu adalah effort. Effort tu akan membantu. Kalau kata anak tu IQ dia rendah, dari segi akademik dia tak jalan, kita salurkan dia ke bidang vocational. Mungkin dia tanam pokok pisang jadi cantik-cantik sehingga boleh ekspor ke Singapura. Kalau tanam bela ayam itik bertelur dan boleh jadi independent secara ekonomi ya. Jadi there are so many things that we can do. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan selepas mengikuti bengkel saya ni berbondong-bondong nak pergi dapatkan IQ test anak. Most hospitals do not have enough staff to do IQ test. Kalau nak pergi ke pakar, yang paling murah saya pernah dengar RM800, 120. Kalau hospital-hospital yang 5 bintang tu can go up to 3,000. Daripada 3,000 tu kita spend on IQ test, baik 3,000 tu kita spend on terapi. Itu pendapat saya ya tuan-tuan dan puan-puan. Right. Kemudian satu lagi adalah sindrom Savant. Sindrom Savant ni orang tu mungkin dia ada autism ke, atau dia ada kekurangupayaan intelektual ke, tetapi dia ada kebolehan yang luar biasa dalam muzik. Contohnya saya pernah baca dalam Reader's Digest, dia ambil anak angkat. Anak angkat tu ada kekurangupayaan intelektual, nak bercakap pun tak boleh, nak apa pun tak boleh. Satu hari dia bangun pagi, dia dengar bunyi piano. Dia ingat kan dia tak tutup radio malam tu. Bila dia keluar, dia tengok-tengok anak angkat dia yang tak boleh bercakap tu main piano macam orang profesional. Walhal anak tu tak pernah pun mengikuti kelas muzik. Ini yang kita kata Savant. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak tahu Savant di Malaysia, itu Art Jamila, Savant dalam bidang lukisan, Ping Lian, P-I-N-G-L-I-A-N. Ping Lian ni anak Malaysia tapi sekarang keluarga tinggal di Melbourne, kalau tak Melbourne atau Sydney, dan dia punya lukisan terjual sampai ratusan ribu ringgit ya. Ada juga anak-anak yang savant dalam bidang matematik. Contohnya kalau kita tanya 4,725 darab dengan 389 berapa, boom, dia boleh bagi jawapan. Otak dia macam komputer kan. Dan juga ada yang savant dalam bidang sains, segala fakta sains dia tahu.
Jadi kadang-kadang autism yang dialami tu sangat teruk, tak boleh menjaga diri sendiri, tapi dia pandai main piano. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang macam tu, jadi apa yang saya cadangkan adalah polish kemampuan anak tu. Contohnya macam Art Jamila sekarang sangat terkenal, lukisan dia, she makes a lot of money, puluh-puluh ribu ringgit. Nanti marah pula mak dia kan, daripada jualan lukisan dia. Jadi kalau anak kita ada autism dan sindrom Savant, kekuatan tu kita perlu gembelingkan tuan-tuan dan perempuan. Baru-baru ni saya ada jumpa 2-3 orang anak yang ada autism yang pandai melukis kartun. Ada yang kata nak jadi anime artist lah, ada yang nak jadi comic artist lah. Mungkin anak-anak yang macam tu kita boleh dorongkan dia pergi ke Multimedia University ke, dan kalau tak salah saya di College Community Jalan Kelang Lama kalau tak salah ada dalam bidang graphic design. Okay, sebab itu kita kena tahu apa dia comorbidity anak kita tu supaya kita boleh cari jalan untuk memajukan dia ya. Okay, next one adalah isu sensori. Maaf saya nak kata bukan kajian saintifik, tapi pengalaman saya yang dah 20 lebih tahun dalam autism ni, saya dapati adalah anak-anak yang ada isu sensori ni adalah anak-anak autism yang agak sukar untuk belajar. Kalau kita ambil anak autism yang tak ada isu sensori dengan anak autism yang ada isu sensori, anak autism yang tak ada isu sensori ni akademik dia lebih maju kalau dibandingkan dengan isu sensori. Saya rasa apa tu, Cikgu Saifullah ni student saya. Okey, jadi apa tu isu sensori ni kan, saya rasa dia ada masalah dengan dia punya deria, jadi sangat celaru insight tu, jadi dia nak ambil maklumat dari luar, dia nak proses, dia menjadi agak sukar ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan isu sensori ni, sensori tu maksudnya deria, penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan, rasa. Vestibular adalah pergerakan, proprioception adalah posisi tubuh. Sebab itu anak-anak yang ada autism dia ada masalah vestibular. Kalau kita letak dia atas buai, kita nak hayun dia kan, dia jadi macam gayat. Ataupun kalau kita ambil dia, kita letak atas tempat duduk basikal, dia duduk atas tempat duduk basikal, dia tak reti nak imbang. Muhammad dulu kecil-kecil pun macam tu, tapi kita ajar dia, lama-lama dia pandai dia pandai kayuh. InsyaAllah ramai kanak-kanak yang ada isu sensori ni boleh kita bantu. Saya kata bantu, bukan pulihkan ya. Contohnya kalau dia ada isu sensori penglihatan, mungkin dia sensitif dengan cahaya, sama ada cahaya Kalimantan ke ataupun cahaya matahari yang kuat, kita boleh pakaikan dia sunglasses. Kalau kata dia sensitif dari segi pendengaran, mungkin kita boleh beli noise cancelling earphone untuk dia supaya dia lebih selesa. Selalunya sentuhan tu, anak-anak yang ada isu sensori sentuhan tu, dia hanya nak pakai t-shirt yang cotton saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena lihat anak ada tak masalah isu sensori ni, dan kalau ada masalah isu sensori ni, apa yang kita boleh buat. Dan mengikut pengalaman saya, ahli terapi cara kerja ataupun occupational therapist, mereka sangat banyak ilmu mengenai isu sensori. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut mengenai isu sensori, boleh pergi ke YouTube Genius Kurnia, ada beberapa video di situ, dan ada video yang bertajuk autism dan isu sensori. Boleh pergi ke situ untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut ya tuan-tuan dan puan-puan. Right. Yang menonton ni, kalau ada apa-apa soalan boleh type. Saya boleh nampak komen tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya boleh jawab sekarang ya. Right. Kemudian sawan dan epilepsi. Mengikut kajian 20 hingga 30% kanak-kanak yang mengalami autism juga mengalami sawan. Syukur Alhamdulillah Muhammad dan Abdullah tidak mengalami sawan. Untuk ibu bapa yang anak ada autism yang mengalami sawan tu, saya berasa sangat-sangat bersimpati dengan tuan-tuan dan perempuan, sebab I cannot say I understand, but I can guess rasa panik kita apabila anak kena sawan ya. Dan saya lihat apabila anak diserang sawan, selalunya
bila anak-anak diserang sawan tu selalunya apa yang kita belajar tu dia macam lupa dan kita perlu ajar dia semula ya tuan-tuan dan puan-puan. Right. Jadi berikutnya adalah disleksia dan hyperleksia. Ada anak-anak yang mengalami autism juga mengalami disleksia. I think one of these days I want to have 1 hour punya slot mengenai disleksia. Sebab disleksia ni saya rasa kadang-kadang telah disalahfahami, misunderstood by parents and teachers. Bila anak tak boleh baca, oh ini disleksia. Tetapi banyak isu yang perlu kita settlekan sebelum kita nak confirm anak tu ada disleksia. Contohnya, saya bagi contoh yang sangat mudah. Kita ada murid A, kita ada murid B. Murid A ni bapa arkitek, mak doktor, kat rumah ada tablet, ada komputer, ada buku, ada kertas tulis, ada crayon, ada everything. Dan murid B pula, and kedua-dua ada autism. Murid B pula ada autism tapi di rumah secepih kertas pun tak ada. Datang dari keluarga yang sangat miskin, mak bapak pun tak pernah pegang buku. Jadi kalau kata kedua-dua anak ni datang ke kelas anda, yang A ni ajar sikit dah boleh membaca, B ni ajar tak boleh membaca, adakah disebabkan B ni ada disleksia? Kita kena investigate dia punya social cultural issues dulu. Social cultural dulu. Jadi memang kita tak boleh sewenang-wenangnya label anak tu sebagai disleksia ataupun sebagainya ya. Cikgu-cikgu, jadi yang sebenarnya disleksia hanya kita boleh label anak tu sebagai disleksia pada umur 8 tahun. Maksudnya kita kena cuba ajar dia membaca sekurang-kurangnya selama setahun. Dah cuba fonik tak dapat, cuba sight word tak dapat, cuba kaedah visual strategy tak dapat, kita dah cuba macam-macam, dah selepas setahun dah memang kita dah guna kaedah yang terbaik, anak masih lagi tak boleh baca, mungkin dia mengalami disleksia. Tak boleh like ajar 2-3 kali, oh tak boleh baca disleksia. Cannot ya. Yang soalan daripada parent ni agak complicated. Puan Syahidah, macam mana nak bagi minat dalam belajar? Oh, ada caranya. Ada caranya. Kita tahu caranya. Mungkin Puan Syahidah, lain kali saya buat 1 jam mengenai macam mana nak gilap minat anak belajar. Okey? Sebab kalau saya nak cerita kat sini kan nanti habis tak habis kita punya slide. Okey, I'll take a note. Ada yang nak tahu macam mana nak ajar nak belajar. Okey? Right. Jadi itu ada disleksia. Dan kita perlu ingat ya, disleksia ini wujud dalam spektrum. Maksudnya ada yang disleksia teruk, ada yang disleksia ringan. Yang disleksia ringan ni kita bagi intervensi mungkin dalam 3 bulan dia dah overcome. Yang teruk sikit kita bagi intervensi 6 bulan dia dah overcome. Ada yang kita bagi intervensi setahun dia overcome. Ada yang kita bagi intervensi 3 tahun pun sangat teruk. Sangat teruk ya. Jadi disleksia pun dia ada spektrumnya. Okey, tetapi kita kena ingat bahawa disleksia ni hanya adalah anak-anak yang IQ-nya tipikal. Maksudnya dia tidak ada intellectual disability. Kalau anak tu tak boleh membaca dan dia ada intellectual disability, kemungkinan besar dia tak boleh membaca tu sebab IQ dia rendah, bukan sebab disleksia. Disleksia tu bukan maksudnya dia IQ rendah ya. Anak-anak disleksia ni IQ dia tipikal. Kalau kita bercakap dengan dia, dia kenal Mira Filza, dia kenal nama pemain bola sepak, dia kenal nama ahli politik, dia tahu apa berlaku, dia boleh cerita tentang COVID. Keletah macam anak-anak yang biasa, tetapi bila kita bagi huruf-huruf, kita kata ini apa? Kita tunjukkan dia, ajar dia seminggu pun dia tak dapat lagi. Itu adalah anak-anak yang disleksia ya, cikgu-cikgu. Jadi IQ dia tipikal, okey. Kalau kata anak tu tak boleh membaca tapi IQ dia rendah, itu bukan disleksia, itu dia tak boleh membaca sebab dia ada kekurangupayaan intelektual macam Muhammad ya. Right. Okey, manakala hyperleksia pula, hyperleksia tu dia opposite. Hyperleksia tu kanak-kanak hyperleksia yang saya jumpa umur 3 tahun tak boleh betul-betul tapi boleh membaca. Macam mana kita tahu dia boleh membaca? Kita bagi dia huruf-huruf dan dia boleh susun huruf itu menjadi ayat. Dia tak boleh betul-betul. Jadi untuk anak-anak yang ada hyperleksia tu kita boleh menggunakan kaedah scripting untuk ajar dia membaca. Maksudnya kita buat skrip pendek-pendek
dan kita ajar dia membaca itu supaya dia mampu berkomunikasi sosial dengan orang lain. Pelik kan? Satu lagi poin yang saya nak buat di sini adalah saya rasa saya jumpa 90%. Ini to be kind lah. Saya jumpa 90% cikgu-cikgu yang rasa anak perlu bertutur dulu baru boleh diajar membaca. Sebenarnya anak yang tak boleh bertutur pun kita boleh ajar membaca. Pengalaman saya bermula daripada Makmal Autism, we have met 7-8 orang anak yang tak boleh bertutur, tapi bila kita ajar membaca lepas tu i u, bila dia boleh baca mama mimu, keluar suara jantannya yang karat tu. Jadi dengan mengajar membaca boleh membantu mereka untuk bertutur. Jadi cikgu-cikgu, jangan ya, kalau anak yang tak boleh bertutur tu jangan kita tak ajar. InsyaAllah mungkin Facebook live saya yang ke-78 ke, saya akan tunjukkan kaedah berkesan untuk mengajar kanak-kanak autism membaca ya. Right. Ini adalah apraxia, APRAXIA. Ini adalah ejaan bahasa Inggeris. Ejaan bahasa Melayunya adalah APRAKSIA. Kadang-kadang juga dikenali sebagai dyspraxia. Verbal apraxia adalah masalah untuk menghasilkan bunyi. Muhammad ada verbal apraxia. Oh, Abdullah dulu kecil-kecil pun ada juga. Abdullah ada delayed apraxia. Silap tak tulis ya. Jadi apraxia ni kan, kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham, what you can do is like macam dekat luar tu hujan, ribut tofan sangat kuat dan kita nak cakap telefon dan signal tu ganggu. Jadi kita bercakap terputus-putus. Macam itulah dengan apraxia. Otak nak sebut ke lapa, otak hantar signal ke otot-otot pertuturan. Otot-otot pertuturan sini kita sebut ke lapa. Kadang-kadang anak tu kita suruh sebut kelapa, dia sebut kepala. Daripada kelapa jadi kepala. Ataupun Muhammad susah nak cakap. Sebab signal daripada otak ke otot-otot pertuturan tu, otot-otot pertuturan tu ada signal ganggu. Dan Abdullah dulu kecil-kecil kalau kita kata chicken, dia akan sebut kitchen. Abdullah jangan main tu, kotor, dia akan balas balik toko. Kalau kita kata itu jambatan, dia akan balas balik tamjaban. Itu pun adalah apraxia. Dan Abdullah menarik sikit, dia ada delayed apraxia. Delayed apraxia ni maksudnya apabila dia bertutur, dia menggunakan dialog-dialog daripada TV. Kalau kata tak faham apa itu delayed apraxia, boleh tengok movie Transformer. Ada satu terak ke kereta ke yang warna kuning nama Bumblebee tu, bila dia bercakap dia guna dialog-dialog daripada movie. Itulah macam delayed apraxia ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak habis dah, lagi 12 minit. Apa dia tu? Apraxia ini second last anxiety. Yang ini ramai orang tak faham. Kita mesti ingat bahawa anak kita ada autism, maka dia ada masalah komunikasi sosial, nak communicate, nak terangkan tu dia ada masalah. Dan juga dia ada masalah interaksi sosial. Mungkin dia tak cekap nak berinteraksi dengan orang-orang kan. Jadi apabila dia ada masalah ni, dia ada anxiety. Contohnya kan macam kalau kita pergi ke kedai, contohnya okey, saya bagi contoh. Ada satu YouTuber tu, dia dari Jepun. Dia suka makanan Malaysia. Jadi dia suka makan nasi kandar. Bila kita pergi nasi kandar kan, kita kena pergi kat kaunter tu, kita kena cakap nasi, telur, apa-apa-apa. Jadi kan orang Jepun ni, dia nak order nasi kandar, dia pergi ke dekat tempat makanan tu, dia sangat anxiety. Macam mana nak order ni? Macam mana nak order? Itu orang Jepun yang tak biasa dengan budaya kita, tak biasa dengan makanan kita. Tapi dia bukan ada kekurang upayaan pun, tapi situasi yang kita tak biasa mendatangkan anxiety kepada kita. Sebegitulah dengan anak-anak kita. Bila dia melalui sesuatu baru, dia sangat anxiety. Itu kadang-kadang dia meletup, mengamuk tu. Jadi contohnya, dia tak tahu nak pergi mana ni, mak tak cakap. Nak pergi potong rambut ke? Aku takut sangat potong rambut. Nak pergi cabut gigi sakit. Lepas tu
Mana takut tu, itu yang mengamuk tu, nak pula pergi ke mall dengan bunyi grok dengan bunyi muzik, dengan lampu dan sebagainya. Dia ada autism, dia ada sensory issue. Itu yang anak explode mengamuk di shopping mall dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya nak tuan-tuan dan puan tahu. Dan anxiety ni mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan bawa anak pergi ke doktor, anak dalam keadaan bertenang, mungkin doktor tak boleh detect. Tetapi dalam keadaan di luar klinik doktor, di kawasan yang bising, yang orang ramai, yang dia tak tahu what's happening, mungkin akan ada terjadi meltdown dia. Jadi kaedah yang terbaik untuk mengurangkan anxiety anak adalah menggunakan kaedah bercerita dan strategi visual. Kalender pun bagus Puan Mumtazah. Contohnya, okey, esok hari Ahad. Hari Ahad mula-mula mami nak pergi grocery, lepas tu mami nak pergi mana, lepas tu nak pergi mana. Kalau kita dah susun gambar tu, dia akan tahu, naik kereta ni nak pergi beli barang makanan. Lepas tu nak pergi rumah nenek, nak hantar telur. Lepas tu baru ni. Kalau kita tak ada gambar tu kan, dia ingat lepas pergi kedai terus nak balik rumah. Tiba-tiba pergi pula rumah nenek. Dia duk teringat tu game dia dekat tablet tu. Kita tak bagi tahu kat dia pun mengamuk. Jadi itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu mengenai comorbidity yang anak tuan-tuan dan puan-puan alami, bukan saja autism saja yang dialami, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh buat banyak perkara untuk membantu. Kalau katakan anak ada autism dan ADHD, baca tentang ADHD, baca macam mana untuk bantu anak ADHD, juga perlu tahu macam mana nak didik anak yang ada autism. Minta maaf sangat-sangatlah, saya ini orang tua, saya sangat menyampah orang yang duk cakap anak saya ada autism, saya tak tahu, saya tak faham kenapa anak saya mengamuk, kenapa anak saya bergolek dan sebagainya. Tak tahu itu ubatnya adalah belajar. Sangat-sangat penat. I've been in this field for a long time. Cakap sampai luruh dagu. Masih lagi ada mak bapak, masih ada lagi cikgu yang kata tak faham. Okay? Ni nanti semua orang dah takut dengan saya. Tengok tu nombor pun dah berkurangan. Dah lari sebab Dr. Hasna beletik. Okay? Right, ini anxiety. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan. Di situ. Di situ. Okay. Jadi, apa ibu bapa boleh buat? Satu, mesti sedar tentang comorbidity. Anak autism sahaja ke? Jarang tau kita jumpa anak yang ada autism sahaja. Kalau dia autism sahaja, anak ini sangat mudah untuk dididik. Kena check. Dia ada tu tak? ADHD ke? Dia ada disleksia ke? Dia ada hyperleksia ke? Dia ada sawan ke? Dia ada anxiety ke? Cuba kita perhatikan, dan kalau ada appointment dengan doktor, cuba tanya dengan doktor. You can read on the internet tentang kecelaruan ini, ataupun kalau nak baca, ini kitabun, semua tentang autism ada di sini. Okey? 0162242495. Okey, dah habis iklan. Jadi, apabila kita faham bahawa anak kita bukan saja ada autism tapi ada kecelaruan lain, maka lebih mudah untuk kita fahami. Dan kemudian kalau puan-puan, tuan-tuan rasa perlu, boleh dapat pengesahan daripada pakar. Dan yang paling-paling pentingnya adalah kita mesti didik anak kita mengikut kekuatan dan keperluannya. Contohnya, kalau anak sangat hyper, anak ada autism dan anak ada hyperactivity, janganlah paksa anak untuk duduk belajar daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Tentulah gagal. Anak you ada hyperactivity, you nak paksa dia duduk diam 2 jam. Orang tua dewasa pun tak tahan nak duduk 2 jam. Siapa suruh you paksa anak you duduk 2 jam? That's why kita kena faham. Kalau katakan anak ada disleksia, anak IQ tipikal tapi ada disleksia, ini satu lagi kesilapan. Bukan saja mak bapak buat, cikgu-cikgu pun buat. Bila anak ada disleksia, dia duk fokus nak tolong membaca. Macam mana baca? Ini yang sejarahnya dia tak bagi, yang geografinya dia tak bagi, yang pendidikan Islam, pendidikan moral dia tak bagi, yang subjek-subjek lain dia tak bagi. Why? Budak tu tak boleh membaca, nak fokus membaca. Mesti ingat, budak yang dia disleksia IQ dia tipikal. Jadi kita masih boleh bagi
input akademik secara pendengaran. Ada talking book. Sekarang kat internet ada YouTube, dia boleh belajar dekat YouTube, dia boleh belajar secara tonton skrin. Dia tak boleh membaca tapi dia boleh faham. Okey, COVID tu disebabkan oleh apa? Maka sebab COVID tu kita kena pakai pelitup. Jangan ingat anak ada disleksia maka 24 hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu nak ajar membaca je. Input lain juga dia perlu. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena faham ya. Okey. Jadi dah habis dah kita punya ni. Okey, 4.55. Mantap kan Dr. Hasnah? Kita buat duk 1 jam saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak tanya di sini. Nanti selepas habis nanti saya akan tengok balik soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan tanya. Jadi saya nak survey penonton, mungkin komen di sinilah kot. Komen di sini. Nak topik apa, hari dan waktu ni sesuai ke hari Sabtu pukul 4. Jangan minta saya buat malam. Malam saya dah tua, saya pukul 9 dah tersengguk-sengguk. Now is the best time. Sebab pukul 6, 6.30 saya dan anak-anak dah nak pergi walking, nak pergi biking dan sebagainya. Pengisian adakah terlalu susah, terlalu teknikal ke, lain-lain cadangan. Dan mulai minggu depan cadangan saya nak mula, mungkin minggu depan kita akan mula dengan merancang hala tuju pendidikan anak. Merancang hala tuju pendidikan anak 1 jam. Kemudian lepas tu memahami anak, kita akan ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana nak buat assessment kepada anak, assessment yang mudah. Cikgu-cikgu pun mungkin this would be helpful for you. Dan kemudian kita akan mula dengan intervensi-intervensi. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada lagi 4 minit. Saya rasa minggu depan punya topik tu kita akan buat supaya dia go step by step ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya rajin mungkin saya boleh buat YouTube sebab sekarang saya tak jadi guru besar jenis kurnia lagi. Dok, pakar psikiatri atau pakar pediatrik yang sahkan anak autisma? Yang sahkan anak autisma psikiatris, psikologis, pediatrik, lagi elok kalau developmental pediatrician. Kadang-kadang neurologist, tapi neurologist kat Malaysia susah nak jumpa. So, psychologist ni kurang-kurang mesti ada masters ya. Psychiatrist ni memang medical doctor yang kepakarannya adalah psikiatri. Pediatrician boleh, developmental pediatrician lagi bagus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sembarangan dapatkan diagnosis. Saya ada lagi 3 minit, saya baru teringat. Maklumkan kepada cikgu-cikgu, sebab saya nampak ada beberapa orang anak murid saya di sini. Cikgu-cikgu mesti ingat ya, cikgu-cikgu bukan doktor pakar, OT pun bukan doktor pakar. Walaupun kita dah 20 tahun dalam bidang ni, kita tengok, kita sudah tahu sekilas ikan di air, sudah ku tahu jantan betina, kita nampak autismnya, kita nampak ADHD-nya. Kita yang bukan pakar dalam bidang ini, kita tak boleh kata, puan, anak puan ada autism. Wow. Oh puan, anak puan ada disleksia. Puan, anak puan ada ADHD. Tak boleh. Cara yang etikalnya, kalau kita cikgu, kalau kita OT, apabila kita lihat, kita kata, puan, saya nampak beberapa ciri autism di sini. Saya nak cadangkan puan untuk jumpa dengan pakar, untuk pakar buat untuk buat assessment yang lebih lanjut. Kita tak boleh kata, sah anak you ada autism, sah. Ini disleksia ni, saya tahu ni. Saya dah mengajar 10 tahun. Cannot. It simply cannot. Sama macam kita, cikgu tak boleh belah perut orang keluar kat appendix ke, belah kepala orang keluar ke tumbuhan. Tak boleh, samalah kita tak boleh sebut anak you ada autism ke apa ke. Okey, bagus. Itu student saya sudah keluar itu. Jadi kita nak bantu mak bapak. So, bahasa yang kita boleh gunakan, puan, saya melihat anak puan ni ada beberapa ciri yang mungkin autism. Saya tak tahulah sebab saya cikgu, tapi macam tu. Jadi, apa kata puan pergi ke website Genius Kurnia. Dekat website Genius Kurnia tu ada alat saringan. Kalau puan isi alat saringan MCET tu, nanti alat saringan tu akan bagi tahu sama ada anak perlu penaksiran lanjut ke tidak.
Okay, cikgu-cikgu. So thank you very much everybody. One last minute daripada Puan Yen. Puan Yen kata, Nora Suzaini ni pun student saya ni. Ingat lagi. Okay. Siapa nama tu? Puan Yen kata behavior management. Behavior management kita akan buat Puan Yen, tapi I think maybe a few sikit sebab Sabtu depan nak kena tolak juga cuti-cuti tu. Sabtu depan kita akan buat merancang hala tuju pendidikan anak. Cikgu-cikgu pun bagus kalau tengok ya. Kemudian kita akan buat memahami anak, kita ajar macam mana nak assess anak, dan daripada assessment tu apa isu yang dia ada kita akan buat. Termasuklah kalau dia ada behavior, nanti saya akan huraikan. Tapi Puan Yen, kalau Puan Yen pergi ke YouTube Genius Kurnia, di situ ada satu YouTube panjangnya 3 jam kot, memang mengupas tentang behavior. Okey, dah pukul 5. Better berhenti. Dr. Hasna pun banyak kerja nak buat. Bye-bye semua. Assalamualaikum. InsyaAllah minggu depan ada cuti apa-apa tak? Belum lagi kan? Sebab cutinya tu awal Muharram. Apa ya cutinya? Ada 20 hari bulan tu ada cuti kan? So let us see. Sabtu depan adalah 15 hari bulan. Okay, insyaAllah 15 hari bulan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Keep leaving comments. Nanti saya tengok kalau sempat saya jawab. Assalamualaikum. Bye-bye.